Assalamualaikum. Mulakan hari anda yang penuh ceria di mana lagi kalau bukan di Apa Khabar Malaysia? Sudahkah anda bersedia untuk menjalankan hari anda bersama saya, Helena Pallavi dan juga rakan setugas? Ya, saya Nur Salihah Azmi. Pastikan dalam sejam ini kami bersiaran bersama dengan anda. Kalau nak lihat kami di atas talian, anda boleh saksikan kami di Facebook serta YouTube bernama TV dan juga di saluran 502. Betul. Okey, hari ini kita nak banyak perkongsian yang akan kita kongsikan kepada anda, terutamanya kepada mereka yang tengah bingung dengan kenaikan OPR, kenaikan inflasi dan sebagainya. Kerana ini yang hari ini kita akan kongsikan kepada anda semua tentang cara-cara yang mungkin kita boleh lakukan untuk menghadapi sebagai persediaan menghadapi kenaikan inflasi dan sebagainya. So kalau anda antara dalam kategori mereka yang tengah gusar gelisah, pastikan anda tonton bersama dengan kami. Ya, dan itu adalah topik yang pertama, dan kemudiannya kita akan membincangkan bersama dengan anda juga bantuan inisiatif kepada golongan B40, dan ini adalah satu kita kata jelajah keluarga Malaysia dalam mengadakan jualan murah untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu di setiap negeri, dan kali ini berada di tempat yang berbeza pula. Dan ini adalah dua topik, Helena, yang kita bakal bincangkan, tetapi pagi ini mungkin kita nak kongsikan juga berkenaan tentang berita semasa. Betul. Apa yang kami nak kongsikan ialah apabila KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, telah meluluskan sebanyak 1.6 juta ringgit untuk membina klinik sementara di dua kawasan, iaitu di Parit Baru dan juga di Desa Sepintas di Batu Empat Sabak Bernam, kerana kedua-dua klinik ini telah pun musnah akibat kebakaran. Satunya pada 13 September, satu lagi adalah pada 21 September lalu. Pastinya ini adalah satu peruntukan kecemasan yang sangat responsif daripada Menteri Kesihatan kita, iaitu Khairy Jamaluddin, dalam memberi keselesaan dan jaminan kesihatan kepada semua penduduk berdekatan kawasan-kawasan yang telah saya sebutkan tadi. Ya, dan ini adalah tindakan yang saya kira yang harus dipujilah juga. Betul. Ya, daripada kerajaan kita untuk membantu golongan setempat yang memerlukan dalam pembinaan klinik ini, ya, Rina. Dan seterusnya mungkin nak berkongsi berkenaan tentang tunggakan kes pusaka berjaya diselesaikan, dan ini adalah berkaitan tentang sebanyak 40% ataupun 29,423 daripada 72,384 kes tunggakan kes pembahagian pusaka berjaya diselesaikan. Dan pencapaian positif ini juga susulan semakan semula langkah kawalan COVID-19 semasa fasa peralihan ke endemik dan kelonggaran prosedur operasi. Dan kes-kes ini yang berjaya diselesaikan juga saya kira satu catatan rekod yang baik. Betul. Di mana akhirnya tuntutan waris pusaka ini dapat dilakukan dengan baik, dan penyelesaian tunggakan kes ini berjalan dengan lancar dengan sokongan dan juga kerjasama berterusan daripada pihak-pihak berkuasa negeri. Dan ini susulan juga kes-kes pusaka. Kita tahu, ya, apabila ada kematian pastinya ada tuntutan yang akan dilakukan, dan waris-waris yang telah membuat bernama ini adalah boleh dilakukan juga selepas ada kematian yang terjadi. Dan kalau kita lihat kes-kes ni secara statistik daripada negeri-negeri, kita lihat bahawa Kedah misalnya mempunyai kes tunggakan sebanyak 60,000 kes, dan ia adalah Kedah mencatatkan 13,000 kes tertinggi. Dan kalau kita tengok Kelantan sahaja, kita ada 7,570 kes pembahagian pusaka yang tertunggak setakat Ogos, dan diharapkan kes ini dapat diselesaikan. Kerana kalau kita kena selesaikan perkara ini supaya dia dapat memberi satu keadaan yang harmoni dan selesa kepada semua pewaris. Dan juga kita tahu bahawa sebelum-sebelum ini ramai yang memberi aduan bahawa sistem untuk memohon perkara yang berkaitan tanah dan sebagainya agak lapuk, lambat dan sebagainya. Dengan pembahagian
pembaharuan yang dilakukan ini pastinya akan memberi satu anjakan kepada perubahan kepada semua sistem-sistem berkaitan dengan kerajaan. Ya, jadi itu adalah yang kita kongsikan berkenaan tentang pusaka ya. Dan seterusnya kita nak kongsikan berita gembira berkenaan rumah pangsa mampu milik di Pulau Redang yang akhirnya diserahkan kepada pemiliknya. Selepas 10 tahun tau. Ya, betul. Dan penat mengambil bukan? masa yang agak lama, kabarnya berkaitan tentang mungkin sedikit isu tentang kontraktor dan juga COVID dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi yang pastinya apabila kunci telah diterima untuk pemilik rumah-rumah ini, dan saya kira ini adalah berita yang cukup baik dan kiranya Pulau Redang ni mesti ada pemandangan yang cukup cantik ya Lina. Betul, beruntung mereka di sana. Dan rata-rata pemilik rumah melahirkan rasa syukur kerana hasrat untuk mempunyai rumah sendiri untuk diri dan keluarga akhirnya termakbul. Dan apa yang lebih menarik bahawa rumah ini pada mulanya direka dengan saiz berukuran 750 kaki persegi. Namun dengan keprihatinan kerajaan ia telah diubah kepada 800 kaki persegi dan ini pastinya memberi keselesaan kepada semua pemilik rumah baharu ini. Ya, dan alhamdulillah saya kira ini adalah satu impian untuk semua orang memiliki rumah sendiri bersama dengan keluarga yang tersayang. Betul. Dengan tambahan ahli keluarga yang baru. Diharapkan ini adalah satu berita yang baik untuk mereka. Dan mungkin seterusnya kita nak berkongsi berkenaan tentang berita-berita semasa dari bilik berita dan juga ramalan cuaca. Saksikan. Jom. Salam keluarga Malaysia, saya Pravina Trisingham dan dari bilik berita dimulakan dengan laporan ini. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun ditemukan lemas selepas dilaporkan hilang ketika mandi sungai bersama rakannya di Sungai Raja Wali Dungun kira-kira 6 petang semalam. Mayat mangsa Abdul Rafiuddin Abdul Rashid ditemukan di dasar sungai awal pagi tadi pada kedalaman 2.5 meter iaitu 10 hingga 12 meter dari jarak mangsa dipercayai jatuh. Difahamkan sebelum kejadian, mangsa dikatakan mandi bersama Muhammad Khalish Iman Hazimi, 12 tahun, Muhammad Akil Syafi'i, 12 tahun dan Wan Adib Hakimi Wan Ahmad, 12 tahun, manakala seorang lagi rakannya, Raja Muhammad Anas Raja Ibrahim, 12 tahun, berada di atas darat. Timbalan Ketua Polis Daerah Dungun, Deputi Superintendent Ahmad Syafiqi Husin berkata, sebelum kejadian mangsa berjalan ke sebuah tebing pasir dalam jarak kira-kira 30 meter. Sebaik semua mereka kembali ke darat, air sungai tiba-tiba pasang dengan cepat yang menyebabkan dua daripada mangsa tenggelam. Muhammad Khalish berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada pelampung, manakala mangsa gagal diselamatkan sebelum tenggelam dalam sungai. Ahmad Syafiqi berkata semua mangsa yang juga pelajar Sekolah Kebangsaan SK Pulau Serai yang terselamat itu kemudian meminta bantuan daripada penduduk sekitar. Seramai 32 anggota polis, bomba Angkatan Pertahanan Awam APM dengan bantuan penduduk kampung melancarkan gerakan mencari dan menyelamat mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Emirat Arab Bersatu UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan selama 30 minit itu berlangsung di Istana Presiden di Abu Dhabi. Ini adalah pertemuan kali pertama antara kedua-dua pemimpin sejak pelantikan Sheikh Mohammed sebagai Presiden UAE yang baharu pada 14 Mei. Perdana Menteri tiba di Ibu Negara UAE untuk lawatan kerja 4 hari, lawatan kedua sejak beliau menjadi Perdana Menteri pada Ogos 2021. Menurut pegawai, kedua-dua pemimpin membincangkan cara untuk mengukuhkan hubungan bilateral selama 40 tahun selain daripada bidang kerjasama yang baharu seperti sekuriti makanan, digitalisasi dalam pendidikan dan tenaga yang boleh diperbaharui. Pada Selasa, Perdana Menteri dijadualkan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman antara Rand Hill Utilities dan Abu Dhabi Future Energy Company PJSC Masdar.
Pada 2021, UAE adalah rakan dagangan terbesar Malaysia, destinasi ekspor kedua terbesar dan sumber import kedua terbesar dalam kalangan negara Asia Barat. Bagi tahun 2021, nilai keseluruhan perdagangan Malaysia dengan UAE meningkat sebanyak 7.9% kepada 22.29 bilion ringgit berbanding 20.65 bilion ringgit pada tahun 2020. Pendakwaan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 40 pertuduhan menerima rasuah membabitkan sistem visa luar negara VLN. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun ketika dihubungi melalui WhatsApp mengesahkan perkara itu. Pada 23 September lepas, Mahkamah Tinggi Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa membebaskan Ahmad Zahid, 69 tahun, yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap beliau. Dalam penghakimannya, Muhammad Yazid berkata 3 saksi utama pendakwaan tidak boleh dipercayai. Beliau juga berkata mereka memberi keterangan bahawa wang telah dimasukkan ke dalam sampul berwarna coklat pada setiap kali penghantaran, namun pendakwaan tidak mengemukakan sebarang sampul sebagai bukti. Ahmad Zahid didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan perjanjian kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri bagi pembekal sistem bersepadu VLN. Bagi 7 pertuduhan lagi, ahli Parlimen Bagan Datuk itu didakwa memperoleh untuk dirinya wang tunai $1,150,000 Singapura, 3.125 juta ringgit, 15,000 Swiss franc dan $15,000 US daripada syarikat sama yang diketahui mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Beliau didakwa melakukan kesemua kesalahan di Sri Satria Presid 16 Putrajaya serta Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018. Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak, Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah menafikan dakwaan pihak-pihak yang mengatakan bekas Perdana Menteri yang sedang menjalani hukuman penjara itu menerima layanan istimewa disebabkan keadaan kesihatannya. Ketika ditemui media di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur semasa mahkamah berhenti rehat, ketika perbicaraan kes rasuah 2.2 bilion ringgit Najib melibatkan One Malaysia Development Berhad, Tan Sri Muhammad Syafiee berkata anak guamnya itu menerima layanan yang sama seperti banduan lain. Peguam itu turut menolak dakwaan sesetengah pihak yang mengatakan Najib diberikan bilik kelas pertama di Hospital Kuala Lumpur HKL atau Hospital Rehabilitasi Ceras HRC. Beliau berkata tekanan darah Najib masih tinggi dan pihak berkuasa penjara sedang memantau dietnya. Pada 21 September lepas, Jabatan Penjara mengesahkan Najib dimasukkan ke HRC untuk rawatan susulan dan akan kembali ke penjara Kajang bagi menjalani hukuman sebaik sahaja dia selesai dengan rawatannya. Najib, 69 tahun, dimasukkan ke penjara Kajang pada 23 Ogos lepas setelah Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadapnya kerana menyalahgunakan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah 42 juta ringgit. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Helena, kenapa ni? Tak tengok macam keruk-keruk je. Ni, OPR kan dah naik. Selalu saya bayar saya punya loan kereta tu Dah. 1,000. Sekarang dah naik 1,600. Wah, 600 tu. banyaknya. Beza dia. Ingat tadi rungsi pasal percintaan pula. Bukanlah. Duit lebih penting daripada percinta. Tapi itu, saya kira itu bukan sahaja situasi yang dialami oleh saya, tetapi ramai juga di luar sana yang menghadapi perkara yang sama, iaitu bila kenaikan OPR, benda yang paling utama adalah bila kadar pinjaman itu tinggi, bukan kadar pinjaman, kadar pembiayaan itu semakin meningkat, dan kalau RM50, RM100 kita boleh lagi. Tapi kalau dah sampai RM600, ya pastinya
sebenarnya mengganggu orang kata cash flow kita untuk sebulan itu. Dan tak kisahlah apa sebab pun, kalau dulu gaji tinggi ke, kalau sekarang ada masalah kesihatan dan sebagainya, ini pastinya membebankan kita, apatah lagi bila inflasi dikatakan akan terus meningkat dan lebih-lebih lagi tahun depan keadaan ekonomi dikatakan akan sedikit terjejas berbanding tahun ini, dan itu yang akan kami bincangkan hari ini, inflasi, bagaimana kita nak bersedia untuk menghadapinya. Ya, dan hari ini kita akan bincang bersama dengan seorang tetamu istimewa ya Rina, berkenaan tentang inflasi dan bagaimana kita nak lakukan persediaan ini bersama dengan tetamu yang kita jemput khas ke studio. Dan kita nak kenalkan tetamu kita, iaitu kita ada Abang Abu, seorang mekanik wang. Okey, Abang Abu, sebelum kita bermula, kita tak tahu mekanik wang ni apa sebenarnya. Mekanik wang, baju dah ada dah. Mekanik kereta buat apa? Mekanik kereta dia repair kereta. Repair kereta. Mekanik wang dia repair wang. Okey. Dia repair masalah duit orang, macam mana kita nak like kalau you dalam hutang ke, everything lah. So that's the job of mekanik wang ni. Okey. So sekarang ni macam mana keadaan ekonomi negara kita ni dengan inflasi yang semakin meningkat dan sebagainya? Pandangan apa you rasa? Memang boleh rasa kan? Memang boleh rasa, betul? Yeah. dia kadang-kadang rasa, kadang-kadang tak rasa sangat. Tak rasa. Dia macam ni, pada memang we can feel it. Macam saya sendiri baru sebelum COVID tu hari, saya dah lah pergi Penang, makan dekat airport tu, makan mihun, kari dengan ikan dengan air satu. Masa tu RM12.80. Saya ingat lagi. Dan recently baru ni saya pergi Penang lagi. Tempat sama, kedai sama, makan pun sama. Mihun, kari, ikan RM28. So kat situ saya memang nampak memang, it's real. Benda tu memang real dan everybody are going through it. Kan, dan lebih-lebih lagi bila pandemik pula berlaku ni, like COVID dan sebagainya, kehilangan pekerjaan macam-macam, jadi ini ditambah, jadi kan memang satu keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Kan, dan itulah sebenarnya yang sedang berlaku. Jadi inflasi ni, kalau kita panggil, inflasi adalah satu benda yang perlu dia macam gula dalam badan. Kan, gula dalam badan ni perlu. Tapi kalau gula tu melebihi keperluan, itu jadi masalah. Jadi sama juga inflasi ni memerlu. Dia ada 4 jenis kata orang tu inflasi ni. Satu kita panggil dia crippling. Crippling ni dia macam baru 3%, 2%, yang okey. Lepas tu kita panggil dia walking. Walking ni dalam 4% ke atas, yang biasanya these two is like okey. Tapi masalahnya dia bila panggil dia galloping. Galloping ni dia 10%. Dia 10% ni dah macam dah kena berjaga-jaga, macam gula dah tinggi lah. Dan lagi satu yang orang takut ni hyper. Hyper ni dia jadi 50%. Kan, 40-50%. Jadi ini yang sebenarnya akan menjadikan sesuatu ekonomi itu boleh lumpuh kalau tak dijaga. Dia boleh meningkat sampai beratus% dan boleh mengakibatkan ekonomi sesebuah negara pun boleh actually terjejas. Jadi itu sebenarnya kalau kita tengok inflasi tadi. Dan ada sebab-sebab benda ni berlaku. Biasanya permintaan kan, macam permintaan melebihi daripada apa yang ada, penurunan kuasa membeli. Maksudnya macam sekarang kan, kalau dulu saya 4 kali makan kat Starbucks, sekarang tak boleh. Saya kena kurang. Jadi kuasa membeli saya macam kurang sikit kan. Sebab masa Starbucks tu macam kita pun rasa lebih dari 4 kali seminggu kan. Jangan kita kan. Jangan kita kan. Saya awak je. Tapi kalau kita bercakap tentang kuasa membeli dan kos sara hidup ini, kita dapat lihat bahawa inflasi ini macam baru-baru ni, macam tadi Encik Abang Abu tanyakan, saya rasa ke tak, saya teringat satu kes ni. Saya pergi kedai beli barang dapur dan sebagainya, bila kaunter dah kira semua, dia kata 100. Saya macam 100? Adik dah bagi diskaun ni semua? Dah kak? Oh, macam mana boleh 100? Saya terkejut. Sebab selalunya saya beli barang yang sama dalam RM70. Bila saya kena bayar 100, saya macam kuasa membeli saya dah rendah. Benda ni memang real. Jadi dan ia sebenarnya mengganggu dan mengganggu orang kata taraf hidup tu. So maknanya kita dah kena opt for something cheaper. Kita dah kena pandai berjimat dan sebagainya. So pandangan Abang Abu dalam inflasi dan juga taraf hidup masyarakat, macam mana?
dia memang akan terganggu. Okey. Like, contohnya dalam keadaan inflasi satu, kita menyebabkan kenaikan harga. Like, bila kenaikan harga macam tadilah. Kan terperanjat. Dulu 100 lebih bawa satu bakul. Sekarang 100 lah, setengah bakul pun tak ada kan. Jadi terperanjat. Jadi lepas tu pula macam mana sekarang? Sebab dulu kita perlukan banyak tu untuk kita punya kehidupan. Sekarang separuh pula. Dah tertekan lagi. Dan menyebabkan kita mungkin nak meminjam lagi sekarang. Sebab mungkin tak ada faktor-faktor. Ini menjadikan ramai juga gaya hidup mereka berhutang. Mereka mula berhutang sebab mereka nak sustain. Kan? Tapi tak dapat sustain dengan gaji yang ada, dengan pendapatan baru. Jadi mereka terpaksa pula berhutang. Kan? Ini menjadikan kita makin tertekan. Kan, ini sebabnya juga menjadikan gaya hidup ataupun orang makin stres. Lepas tu dengan bila tambah pula keadaan ekonomi yang menyebabkan ramai yang terpaksa tutup kedai. Kan, itu lebih teruk, terpaksa. Dan bila satu company mengurangkan dia punya kos ni, mereka akan mula memecat ataupun mengurangkan pekerja. Jadi ini menjadikan seorang tu kehilangan pendapatan. Jadi ini semua banyak benda, faktor-faktor yang akan menjadikan like gaya hidup ataupun kedudukan masyarakat akan really terganggu. Jadi itu pandangan Abang Abu lah. Itu situasi dan juga cabaran yang dihadapi, kita tahu berkaitan tentang inflasi ni. Di mana juga tadi Helena juga berkongsi kan, sekarang ni kita punya keadaan nak membeli tu, orang kata apa, kita dah kena betul-betul berjaga. Dan yang pasti yang paling penting, apa persediaan pendapat Abang Abu untuk rakyat-rakyat Malaysia dia dan kita persediaan semua. dia macam saya ambil macam diabetik tadi lah kan. Persediaan dia sebelum kena tu, kita dah memang kena jaga benda tu kan. Kalau kita overdo something, dia memang akan terjejas. Masalahnya sekarang ni sebelum kena tu kita tak berfikir. So tak sekarang berfikir kita dah masuk sekarang ni, apa yang kita boleh lakukan? Sekarang dah diabetes dah. Kenalah ikut. Ni. Diabetes macam mana? You kena ikut, dah tak boleh gula langsung. Dah tak boleh gula, dan you kena ambil medication dan sebagainya. Jadi sama juga sekarang. Dah tak boleh belanja benda-benda yang rasa macam kita dulu senang-senang belanja, sebab dia lebih kepada kawalan nafsu kita sekarang. Kalau dulu nampak sale je terus macam nak beli, sekarang dah fikir dulu, lama kan. Dulu kalau kad kredit swap macam tu je, sekarang dah kena fikir. Jadi banyak kawalan. Tapi salah satu benda yang Abang Bun nak just like bagi, mungkin insya-Allah benda ni boleh bantu. Apa pun masalah, jangan lupa sedekah. Mula dengan sedekah. Tak apalah inflasi macam mana pun, sedekah lepas tu doa. Itu yang pertamalah. Sebab kalau tak ada benda ni, apa kita buat pun pada Abang Bun memang it's going to be very difficult. Jadi mulakan dengan dia tu, lepas tu jaga. Kan perbelanjaan kita. Kan terpaksa. Dia ada 4 kaedah perbelanjaan. Terpaksa, untung, bocor, sampah. Jadi kita nak faham berapa persen yang sepatutnya saya gunakan untuk terpaksa. Maksudnya makan minum kita, bil kita dan sebagainya. Itu kena jaga supaya kita tak macam terlebih dan sebagainya. Lepas tu maksimum, macam mana kita boleh menyimpan, macam mana kita boleh save supaya kita dapat simpan dan melabur dalam benda-benda yang betul. Dan kita abaikan ataupun kita kurangkan benda-benda bocor. Selalu makan kat luar, kan, selalu macam benda-benda bermewah dan sebagainya, kita kena kecilkan. Lepas tu satu lagi, kalau boleh perbelanjaan yang besar mewah ni yang kita selalu beli dulu, bayar kemudian tu semua ni, kita fikir-fikirlah untuk sekarang ni. Sebab kita tak nak terjebak lagi dalam benda-benda yang mungkin lagi akan buat kita stres. Jadi ini antara benda yang kita boleh buat. Benda ni panjang tapi sebenarnya kita perlu berhati-hatilah. Dia balik kepada zaman dulu kan. Baik, ukur itu memang baju. cukup menarik kita kongsikan, Lina. Mungkin kita semakin hangat perbincangan kita. Kita akan sambung selepas ini. Kita akan berehat sebentar. Kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana.
Okey, terima kasih masih lagi bersama dalam Apa Khabar Malaysia dan hari kita akan bersama dengan Abang Abu, seorang mekanik wang. Dan sebelum kita berpisah tadi kita ada bercerita tentang pelbagai perkara apa yang boleh kita lakukan untuk keuangan jenis bocor, sampah, terpaksa dan sebagainya. Dan kali ini kita nak memberikan satu situasi kepada abang kalau ansuran itu dah naik. Macam tadi kan, lakonan saya itu 1,000 naik 1,600. Apa yang boleh kita lakukan untuk menguruskan hutang ini? 600 tu bukan satu nilai yang rendah untuk kita cover sebulan. Macam mana bang? Ini memang sometimes happen kan. Satu cara kita pergi padalah orang yang bagi kita hutang tadi. Okey. Kita duduk bincang macam mana ni bang, saya tak boleh bayar bang, saya macam ni. No, ini benda yang berlaku pada saya dan saya buat benda tu. Okey. Kita pergi kat sana, nanti dia akan mungkin bagi certain advice yang mungkin kita boleh ikut. Kan mungkin. Tapi ada sometimes yang tak boleh. Ini memang kau kena bayar. Tak ada kau bagi balik rumah kau, bagi balik kereta kau. Jadi kita dalam satu situasi yang mungkin tertekan. Jadi pada pandangan Abang Abu, dia balik kepada asas kita. Kan asas, kita kena betulkan balik asas. Kita check balik. Pertama kali spending, saving. Ketiga investment kita. Kita mungkin cari cara-cara untuk kita menyimpan dan juga melabur supaya dia at least sama dengan inflation. Supaya kita boleh cover. Dan lagi satu adalah earning. Macam mana kita nak dapatkan duit lebih ni? Kan, macam mana nak dapatkan lebih? Abang pun just nak bagi mungkin 3, 5 benda lah yang kita boleh buat mungkin. Okey. Mungkin yelah, dah tertekan nak buat apa ni? Takkan nak duduk diam. Tak boleh buat apa. Habis hutang dah banyak lah, hutang dengan siapa lagi? Dah tak boleh. So the only way that we have to increase kita punya pendapatan. Satu cara, mungkin ramai orang rasa macam pelik, tapi cara dia adalah menjual sesuatu. You have to start by selling something. Kan? Jangan rasa malu whatever. Jualah something. Mulakan. Mungkin satu hari saya dapat 50, 60, 100 pun dah boleh at least. Kan, kalau seminggu saya buat 5 kali saya pergi jual-jual, saya dapat 500. Sebulan dah 2,000. Betul, sikit-sikit lama-lama. Right, so that's one thing. Mungkin ada orang malu, alamak macam mana aku nak jual, aku dah glamour, aku dah gini, aku nak jual apa kan. Then, kita dah online dan sebagainya. Kedua, you can jadi a referral tau. Contoh referral ni, mungkin kita kenal orang yang buat catering. Ataupun orang yang jual kereta. Kita pun cakap lah dengan dia, kalau aku ada orang ni yang nak beli kereta dengan kau, aku ada tak ada commission. Contohnya. Hello, these are some of the things that practically we can do to increase kita punya pendapatan. Betul? Jadi banyak sangat yang kita boleh buat benda tu. Cuma kita kena minta je lah. Kan? Minta dan we can get. Tu kedua. Ketiga is about looking for investments. Kalau kita mungkin jenis ada sikit duit, simpanan. Tapi kalau kita simpan, masalahnya kalau inflation tu tinggi, nilai dia menurun. Kalau saya ada 1,000 hari ni, inflation 10%. Setahun kemudian dia jadi nilai 900. Dan seterusnya jadi 800. Sampai 10 tahun dah tak ada nilai. Sebab tu kita tak boleh simpan yang memberikan pulangan yang kurang daripada inflation. That's very dangerous. So kita kena cari. Kan? So you kena cari investment baru, dapatkan ilmu dulu. Jangan saya cakap investment kejap lagi macam ini 10,000 dapat 20,000 ni. Kita tu masuk. Itu saya tak cakap macam tu. Okay, dapatkan information, dapatkan ilmu yang betul sebelum kita nak buat something. That is I. Ya, dia SRICH. Lagi satu, kalau kita ada C ni apa? We can create something. Everybody have some kind of benda yang kita dah ada. Mungkin ada skill, ada pengalaman, ada macam-macam yang kita boleh gunakan sebagai satu saluran untuk mendapatkan pendapatan. Kan? Contohnya, saya ni boleh buat MC, contohnya lah kan. Saya boleh buat kelas. Saya boleh buat kelas untuk orang aja. Sekarang tak payah nak pakai kelas fizikal, pakai online pun boleh. Kan? So that's something that we need to think. Kita tak boleh duduk dan kita fikir kenapa dah ada inflasi macam mana aku nak. You have to come out. You have to proaktif untuk buat sesuatu untuk menyelesaikan. Dan last kali sebab online. Hari ini kita boleh duduk di rumah dan kita boleh buat duit. Betul? Kan macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat sangat banyak. Cuma kita perlu dalam keadaan ni satu benda yang saya nak tekankan, ilmu. Kita kena beri perhatian pada ilmu. Kita kena cari ilmu-ilmu yang sesuai dengan kita supaya kita dapat mengatasi masalah tadi. Kalau tak, kita pinjam lagi lah. Tak habis masalah lah kan macam tu. Nak habis lah. Jadi so basically tu menyelesaikan masalah ini, satu, kita kurangkan perbelanjaan yang mungkin dah ramai orang dah satu tahap dah tak boleh kurang lagi. Then no other way. You have to cari pendapatan tambahan.
You kena cari. Like you have to like hustle a bit to get something. Itu cara yang saya rasa boleh at least selesaikan masalah tadi. Kan. Bagaikan kebolehan anda dalam menjana pendapatan sampingan ya, macam Abang katakan tadi online dan sebagainya. Betul. Dan sebagai seorang mekanik wang ni pastinya Abang ada banyak kisah-kisah manis yang mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita ya Helena. Kita nak tanyakan kepada Abang mungkin satu kisah orang kata paling cukup terkesan dan bermakna kenaan tentang siapa yang dah berjaya melakukan pelaburan ataupun simpanan dan mereka boleh gunakan pada waktu-waktu yang memerlukan. Yes, simpanan yang Abang Abu rasa dia banyak. Kalau kita balik klasik ini zaman atuk moyang kita sampai akan datang ni, benda ni takkan hilang. Satu adalah kita melabur dalam simpan emas. Ini memang benda yang takkan lah. Alright, dia mungkin tak adalah macam zoom gitu, tapi dia takkan jatuh. Dia macam tu. Alright, emas. Okey, tanah. Kan ni orang dulu mana dia beli apa-apa, dia beli tanah, disimpan. Dan hartanah ini antara benda-benda yang sebenarnya very klasik lah. So untuk orang banyak yang saya sendiri yang simpan emas, kan dia sikit sekarang dia ada sekilo. Jadi sekilo tu dia rasa macam alhamdulillah. So time sekarang ni is like so helpful. Betul? Dia macam tak adalah rugi, melainkan kalau kita simpan dalam benda-benda yang mungkin kita simpan dan tak ada peningkatan, dia macam kalis, inflation dia menjadikan nilai dia jatuh. Itu berbahaya. Tapi ramai yang saya nampak simpan emas, yang yang membeli hartanah dan menyewakan hartanah tu. Orang-orang macam ni, dia bukan beli untuk duduk tau, dia beli untuk dia sewakan. Jadi ini antara banyak yang saya dapati. Dan juga dengan yang baru ni kita kena faham juga ekonomi sekarang ni sedang berubah tau. Dia sedang go ke arah something yang mungkin kita baru lagi. Kalau kita dengar blockchain dan sebagainya, itu satu benda yang perlu kita beri perhatian juga. Sebab the old kind of like old school punya investment, dia akan mula tak boleh berikan pulangan like macam dulu lagi. Itu masalah. Jadi kita perlu ada ilmu. Sekali lagi saya tekankan, bila saya cakap macam ni, jangan teruslah pergi buat apa-apa, tapi dapatkan ilmu yang betul. And then tengok keadaan kita sama ada aku boleh ke tak boleh. Janganlah kita tengok orang tu terus melabur, dia berjaya whatever, kita pun nak buat macam tu. Mungkin dia ada ilmu, dia ada duit, yang kau tak ada duit, yang tak ada apa, macam mana kan. Jadi kita jangan terikut-ikut sangat. Tengok diri kita ni, apa aku ada, apa aku boleh buat. Dan mulakan daripada situ. Jangan compare dengan sesiapa, tapi kita tengok diri kita dan kita bergerak mengikut kemampuan dan kita punya apa yang kita ada lah. Itu saya punya nasihat lah dalam inflation ni kan. Okey, Abang Abu, satu lagi soalan panas yang orang akan selalu tertanya-tanya. Untuk tahun ini boleh tak diorang ambil komitmen baru, buat loan baru, beli kereta baru dan apa? Ni keadaan ni macam mana? Dia kalau macam yang perlu tu, you nak tak nak you kena, betul? Kalau benda tu memang satu benda yang perlulah, contohnya mungkin awak rasa awak nak beli rumah dan benda tu perlu kan. So rasa benda tu no choice. Tetapi kalau memerlukan satu komitmen kan yang tinggi untuk kemewahan, then you kena berfikir. Jangan bermewah sangat pada masa ini dengan menggunakan duit-duit pinjaman tadi. Kan, jangan bermewah sangat. Hidup sederhana, hidup seperti yang ada ni, kekalkan you punya expenses, tapi cari pendapatan-pendapatan lain untuk kita invest dan sebagainya. Kekalkan. Sebab dia ada satu formula, dia nama dia financial independent. Orang ni dia tak faham. Mereka tak faham. Dia nak financial freedom, nak jadi kaya, nak ada itu, nak ada ini, tapi they are not financially independent. Financial independent ni adalah kita membentuk sesuatu pendapatan yang datang pada kita tanpa kita bekerja. Macam mana kita nak buat benda? Jadi kita kena fikir benda tu. Jadi bila benda tu datang, dan kita tak ada masalah inflasi ke whatever, kita okey. So soalan tadi, jangan buat komitmen yang akan menyebabkan kita sengsara. Dengan kemewahan. Benda tu tak perlu, tapi kita ambil, aku nak belilah benda ni. Kan, especially dipanggil big ticket items, benda-benda yang macam mewah, benda-benda yang macam berharga, yang mungkin memerlukan loan yang besar, mungkin komitmen yang besar, dan kita kena berhati-hati dalam bab itulah. Lagi satu kan, saya rasa kan satu fenomena yang ramai rakyat Malaysia sekarang ni macam seolah-olah terjebak tau. Buy now pay later. Yang ni pula macam adakah
ini kita tahu bahawa kadang-kadang kita memerlukan. Betul. Kadang-kadang kita perlukan situasi ini, kadang-kadang tak. Dan ada kalanya kita orang kata lemas dalam perkara ini. Macam mana? Dia sebab needs and wants again. Nampak benda basic je sebenarnya. Bila saya cakap benda ni, semua dah tahu. Semua orang tahu, kita kena belanja hanya needs, tak boleh kita kena simpan. Siapa tak tahu, tanya, semua orang tahu. Tapi nak aplikasi tu, nak implement benda tu is not like macam kita cakap tadi. Betul. Nafsu tu kan nak kena lawan. It's about going back to diri kita sendiri. It's all back to Understand ourselves, and then kita buat planning according kita punya like kemampuan, kita punya plan yang betul dan sebagainya lah. So buy now pay later adalah pada saya itu satu benda yang bagus juga. Untuk mungkin ada benda-benda yang kita boleh buat benda macam tu tapi mengikut kemampuan kita. Kalau kita ada extra 200 bulan ni dan kita tahu lah, okay, maybe aku bolehlah beli benda ni dengan menggunakan duit yang aku ada ni, RM50 ke RM100 and stuff like that. Tapi seboleh-bolehnya simpan dan beli. Simpan dan beli. Sebab benda ni juga kalau kita kira dia punya calculation and everything, mungkin ada yang akan terperanjat. Tapi again, like it's lebih baik kita kata orang tu sabar dulu, kan, delayed gratification. Kita jangan instant gratification macam semua nampak beli tu kan. Impuls lah nampak tu beli. Tapi that's what the life today kan. Buka phone je lah dah keluar. Dah keluar kan. Jadi we are already like in that kind of thing. So it's about individual lah. It's again nafsu, the discipline, diri kita yang sebenarnya boleh menyebabkan sama ada kita okey ke tak okey. Kita tak boleh nak salahkan inflasi, tak boleh nak salahkan itu dan ini, diri kita sendiri. So when we can actually like change ourselves, then things will going to change. Okey, baiklah. Secara ringkas, Abang Abu, apa nasihat kepada semua penonton yang sedang menonton kita ini yang mungkin terganggu dengan inflasi dan sebagainya? Okay, saya that's just like very simple sajalah. I call it macam what you call it get okay. Itu dia ada notifikasi. Dia get rich lah. Get rich ni like get up. Every time you down, get up. Get up lah. Kita bangkit balik. Like jangan duduk lama-lama. Apa dia masalah, semua masalah ni boleh selesai, right? Then second is like earn more than you spend. Pastikan kita punya pendapatan ni melebihi daripada perbelanjaan kita. Bila perbelanjaan lebih daripada pendapatan, kita dah wrong dah. Train yourself on financially valuable skill. Dan awak kena ada skill-skill yang boleh menjana pendapatan. Resource network. Dapatkan network-network yang positif, network yang bercerita mengenai benda-benda macam ni. Bukan network-network yang bawa kita shopping dan sebagainya. Start to invest. Learn about investing. Right? Jangan tak invest. You need to learn in investing. And C is about charity. Alright, like pastikan charity kan. Charity memberi, like pastikan benda tu kita buat. Dan H, jadikan 6 ni your habit. InsyaAllah dengan habit ni InsyaAllah kita boleh mengatasi like inflasi dan kita boleh membentuk satu kewangan yang baik. So itu sajalah daripada Abang Abu. Itu dia, get rich. Baiklah, kita terima kasih kepada Abang Abu kerana berkongsi tentang bagaimana persediaan untuk menghadapi inflasi, dan kita nak bersama dengan rakan wartawan kita, Biro Bernama di Sandakan, tentang program Semarak Tani Malaysia. Silakan. Masyarakat tani dan nelayan diharap dapat memanfaatkan program kerajaan seperti program Semarak Tani Keluarga Malaysia untuk meningkatkan tahap sosioekonomi masing-masing. Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, kerajaan sentiasa memikirkan pembangunan rakyat termasuk di luar bandar dalam industri hiliran, tanaman dan ternakan serta aktiviti hiliran perikanan. Katanya banyak peluang yang diolah oleh kementeriannya dan kerajaan, namun tidak ramai yang mendapat manfaat secara langsung. Oleh itu, beliau berkata MAFI turun padang untuk memaklumkan mengenai peluang dana dan program kementerian bagi manfaat komuniti nelayan, penternak dan petani di kawasan luar bandar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program Sembang Santai Nelayan bersama Menteri Pertanian dan Industri Makanan anjuran Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Beluran. Program itu antara aktiviti program Semarak Tani Keluarga Malaysia di Beluran. Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran juga memberitahu pihaknya melalui agensi berkaitan akan mewujudkan satu lagi persatuan nelayan kawasan PNK di Paitan
dan satu lagi pertubuhan peladang kawasan PPK di Telupit dalam Parlimen Beluran bagi memastikan tidak ada nelayan maupun petani atau peladang tercicir daripada menikmati pelbagai bantuan dan kemudahan kerajaan. Jelasnya, melihat kepada kawasan Beluran yang sangat luas, PNK dan PPK baharu itu nanti akan dapat membantu kerajaan memperjuangkan kebajikan nelayan dan peladang dengan lebih teliti dan terperinci. Hai, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Kita dah berakhir tadi perbincangan yang cukup hangat berkenaan tentang apa tadi? Inflasi, bagaimana kita nak bersedia. Okey, dan sekarang kita nak berkongsi dengan anda untuk segmen seterusnya, iaitu inisiatif Bantu Isi Rumah B40. Dan itu kita akan bersama dengan kita di atas talian, iaitu Encik Salman bin Salim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN HEP. Apa khabar Encik Salman di atas talian? Alhamdulillah, selamat pagi. Terima kasih. Okey, boleh pagi ni nak kongsikan dengan kita berkenaan tentang inisiatif yang dilakukan untuk acara ini, ya Encik Salman? Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali sebenarnya dari pihak kerajaan sendiri kita banyak inisiatif yang berteraskan rakyat sentrik, yang mana usaha kita untuk membantu mengurangkan beban rakyat. Jadi salah satu inisiatif yang sedang dilaksanakan oleh KPDNCP dan juga beberapa kementerian lain adalah program Jualan Murah Keluarga Malaysia, yang mana program ini menjangkau rakyat di seluruh Malaysia termasuk dua bandar dan kawasan pedalaman. Baik, kita nak tahu juga program jualan murah keluarga Malaysia ni, apa antara barang-barang yang akan dijual pada harga yang mempunyai orang kata kadar diskaun yang tinggi? Baik, sepanjang pelaksanaan program jualan murah keluarga Malaysia ni, tumpuan kita sudah tentu barang keperluan harian lah, iaitu barang-barang pilihan utama rakyat orang ramai seperti beras, ayam, ikan, telur ayam, gula, minyak, tepung dan buah-buahan serta sayur-sayuran lah, serta pelbagai barangan keperluan harian lain. Kita akan pilih barangan tersebut berdasarkan kehendak dan keperluan penduduk ataupun orang ramai di satu-satu kawasan tersebut. Dan sebenarnya untuk program jualan murah kali ini, Encik Salman, mungkin nak kongsikan dengan kita berkenaan dengan objektif dan sasaran yang kita kira nak dilakukan untuk kali ini. Baik. Objektif utama jualan murah keluarga Malaysia ni, ataupun lebih mudah kita sebut sebagai JMKM, adalah untuk menawarkan barang keperluan harian pada harga yang istimewa, atau lebih rendah sehingga 20% berbanding dengan harga pasaran setempat. Mana sasaran utama kita adalah sudah tentu golongan berpendapatan rendah lah, terutama golongan B40. Cukup istimewa. Jadi mungkin nak kongsikan juga keunikan dan juga keistimewaannya? Ya, berbanding program-program jualan yang lain, JMKM ni unik kerana ia merangkumi seluruh kawasan Malaysia, iaitu dilaksanakan di 600 kawasan Dewan Undangan Negeri dan 13 kawasan parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan, yang mana sudah tentu akan merangkumi ke kawasan luar bandar dan juga pedalaman. Okey, Cik Salman, mungkin boleh kongsikan program jualan murah keluarga Malaysia yang terdekat ini di mana dan bila? Ya, kalau ikutkan JMKM ni akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 minggu sekali di setiap DUN, dan ada juga kawasan-kawasan DUN yang melaksanakan hampir setiap minggu. Jadi untuk mengetahui lokasi dengan lebih tepat dan juga tarikhnya, orang ramai boleh merujuk kepada laman Facebook program jualan murah keluarga Malaysia, yang mana kita akan kongsikan poster-poster promosi pelaksanaan setiap minggu di setiap lokasi bagi minggu tersebutlah. Dan seperti yang kita dapat lihat ini, banyak lokasi yang akan membuat jualan pada hujung minggu ini. Banyak daerah di
kalau kita tengok tadi ada di Pahang, Ya. kita ada Ya. di Kabung, dan banyak tempat. So pastikan anda semua pergi ke kawasan ini untuk mendapatkan kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan ini. Okey, Cik Salma, kita nak tahu juga selain daripada jualan murah keluarga Malaysia ini, apa lagi peluang yang boleh diambil oleh golongan B40 ini dalam memaksimumkan kemudahan dan juga inisiatif yang disediakan oleh kerajaan ini? Baik. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan, orang ramai boleh merujuk kepada laman web ataupun laman Facebook dan juga laman sosial kementerian-kementerian yang terlibat, di mana setiap kementerian akan memaklumkan inisiatif yang ditawarkan dan juga program yang memberi benefit secara terus kepada orang ramai melalui laman sosial dan juga laman web. Jadi saya seru kepada semua orang ramai untuk merujuk, terutamanya bagi program JMKM ini, merujuk laman Facebook KBDNCP sendiri dan juga 4 kementerian yang lain, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi daripada laman-laman sosial tersebut, orang ramai dapat mengetahui dengan lebih lanjut lokasi-lokasi pelaksanaan. Setiap negeri akan akan ada pelaksanaan JMKM ni setiap negeri, di setiap minggu di setiap negeri. Cuma lokasi dan tarikh bagi setiap kawasan DUN tersebut boleh rujuk pada laman Facebook yang saya maklumkan tadi. Baik, Cik Salma, kami difahamkan bahawa rakyat kerajaan sebenarnya begitu prihatin tentang apa yang dialami oleh rakyat dengan kos sara hidup yang semakin meningkat dan juga inflasi. Dan ini jualan murah keluarga Malaysia ini bukan sahaja terhad kepada DUN-DUN, tetapi ia juga merangkumi universiti awam di mana ia membantu golongan pelajar. Mungkin Cik Salma nak kongsikan sedikit tentang ini. Ya, betul. Selepas kita tengok sambutan daripada JMKM ini amat menggalakkan, dan sebelum ini kita tumpu kepada barang keperluan harian sahaja, kita lihat para mahasiswa juga memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan dalam meringankan beban kos sara hidup mereka. Jadi susulan daripada itu, program jualan murah keluarga Malaysia ini akan dikembangkan lagi ke 20 institusi pengajian tinggi awam seluruh negara yang mana akan bermula pada pertengahan Oktober nanti. Program ini akan dilaksanakan melalui kedai-kedai koperasi di kampus-kampus yang terpilih. Ya, dan begitu banyak lokasi dan mungkin yang dah dilakukan. Mungkin Cik Salma nak kongsikan juga bagaimana sambutannya setakat ini? Alhamdulillah, sambutan sepanjang pelaksanaan jualan murah keluarga Malaysia ni amat menggalakkan, yang mana kita telah laksanakan dah lebih 500 DUN hampir setiap minggu, dan jumlah pengunjung yang dicatatkan melebihi 1 juta orang, yang mana nilai jualan juga telah melebihi 30 juta ringgit. Okey, dan semasa jualan murah ini dilakukan, mungkin nak kongsi juga dengan kita apakah barang-barang sebenarnya yang menjadi tumpuan, dan yang itu yang saya rasa kira penting juga kita nak tahu apakah barang-barang yang orang cari di sana sebenarnya. Ya, dah pasti barang-barang yang mana kita guna hari-hari, contoh macam beras, ayam, telur, gula, minyak masak dan tepung. Itu memang favorite item lah, yang mana akan menjadi tumpuan dan diserbu oleh orang ramai lah. Memandangkan harga yang ditawarkan memang lebih rendah berbanding harga-harga pasaran semasa. Tentang program ini. Maaf, saya tak dengarlah soalan tadi. Harapan Encik Salman tentang program JMKM ini. Baik, harapan saya dan juga kementerian ini sendiri adalah dapat sedikit sebanyak membantu meringankan beban orang ramai, terutamanya golongan berpendapatan rendah lah. Dan juga saya harap orang ramai dapat menyokong serta sokongan ini juga diperlukan daripada pemain industri percutian itu sendiri, yang mana tidak hanya bergantung sepenuhnya kepada pihak kerajaan untuk mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, tetapi kita sama-sama bekerjasama untuk meringankan kos sara hidup yang mana keseluruhan kita adalah pengguna. Baik.
Okey, itu saja yang dapat kita kongsikan kali ini. Terima kasih Encik Salman Salim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN HEP, kerana sudi berkongsi dengan kami apa yang menarik tentang jualan murah keluarga Malaysia ini. Dan kepada anda semua, kalaulah sekiranya anda berada dalam keadaan di mana anda melihat tanda harga tak ada, harga terlalu tinggi, tak logik dan sebagainya, anda boleh ajukan segala jenis aduan anda kepada eaduan.kpdnhep.gov.my ataupun telefon mereka di talian pusat 1-800-886-800 dan juga anda boleh emailkan sebarang aduan anda berkaitan dengan perniagaan yang melampau ini kepada aduan@kpdnhep.gov.my. Sama-sama kita bantu menjadi mata-mata kepada kerajaan untuk sama-sama kita orang kata licinkan proses pemantauan dan segalanya. Ya, itulah inisiatif aduan dan juga saluran yang boleh kita salurkan jika kita ada sebarang masalah. Yang ini yang pentingnya kita nak seru keluarga Malaysia untuk meriahkan sempena program jualan murah keluarga Malaysia ini, dan pastinya seperti dah dikongsikan oleh Encik Salman tadi, pelbagai program dan juga barangan yang boleh didapati di sana dengan harga yang lebih rendah. Dan betul, 20% tau Saleha, bukan satu orang kata diskaun cikai-cikai lah orang katakan. Sikit-sikit kan? 20% adalah tinggi untuk kalau kita dapat untuk ayam, gula, tepung dan sebagainya, dan sangat membantulah lagi-lagi bila kita berhadapan dengan keadaan inflasi dan juga kos sara hidup ini. Dan saya kira kita sebenarnya cukup bertuah ya. Cukup bertuah. Kita perlu berterima kasih kepada kerajaan dan sebagainya. Walaupun kita peningkatan inflasi terjadi dalam negara Malaysia ini, namun disebabkan subsidi kerajaan yang dalam beberapa perkara memudahkan kita untuk menjalani kehidupan kita walaupun kita ditekan oleh inflasi. Kadar inflasi kita di Malaysia ni sebenarnya kalau kita lihat berbanding negara-negara yang berdekatan dengan kita, agak rendah. Dan kita kena bersyukurlah ada subsidi kerajaan dan sebagainya, dan jangan kita orang kata ambil indah tak indah je, dan juga kita janganlah orang kata mempertikaikan ataupun menyalahgunakan subsidi itu. Contohnya kalau jual petrol dekat orang bukan rakyat Malaysia dan sebagainya, itu sebenarnya menggadaikan hak kita sebenarnya yang disubsidi oleh kerajaan. Tinggi sebenarnya nilai subsidi kerajaan itu. Balik kepada diri sendiri juga, kita perlu bersyukur dengan keadaan negara kita yang cukup makmur ini, dan juga inisiatif yang telah juga dijalankan oleh kerajaan kita sebagai keluarga Malaysia. Dan sekali lagi jangan lupa untuk meriahkan sempena program jualan murah keluarga Malaysia 2022. Dan kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami selama 1 jam bersama saya dan Herlina, dan semoga perkongsian ini memberi cukup informasi dan inspirasi buat anda semua. Saya Nur Salihah Azmi dan saya Helina Palawi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.